Mari kita masuk ke dalam dunia Fadzle Universe bersama-sama. Ayo kita jelajahi hal-hal menarik di sini. Alam semesta ini luas dan penuh misteri, kan? Terbentang luas dengan berbilion-bilion galaksi, dan setiap galaksi pula ada berbilion-bilion bintang. Pernah tak korang terfikir, macam mana semua ini bermula? Dari mana datangnya ruang, masa dan jirim yang amat luas ini? Selama berabad-abad lamanya, asal-usul alam semesta ini menjadi satu misteri. Tapi, abad ke-20 menyaksikan satu revolusi dalam pemahaman kita tentang alam semesta, terutamanya melalui teori Big Bang. Model ini, yang disokong oleh banyak bukti saintifik, menawarkan penjelasan yang meyakinkan tentang kelahiran alam semesta kita. Jom kita sama-sama selidiki teori ini dan meneroka kaitannya dengan Al-Quran. Satu perjalanan penemuan yang melangkaui sempadan sains dan kepercayaan. Teori Big Bang mengatakan bahwa alam semesta bermula dari keadaan yang sangat panas dan padat, kira-kira 13,8 bilion tahun yang lalu. Salah satu bukti utama yang menyokong Big Bang datangnya daripada ahli astronomi Edwin Hubble. Pada tahun 1929, Hubble memerhatikan bahwa galaksi-galaksi yang jauh sedang bergerak menjauhi kita, dan antara satu sama lain. Ini bermaksud, alam semesta terus berkembang, sama seperti kesan letupan. Tambahan pula, pada tahun 1964, saintis menemui radiasi latar belakang kosmik, atau CMB. Yaitu sisa tenaga dari Big Bang yang masih dapat dikesan di seluruh alam semesta. Ini adalah bukti kukuh bahwa teori Big Bang adalah benar. Menarik bukan? Jika alam semesta bermula dari satu titik kecil, dari mana asal titik ini? Adakah sains menemui jawapan? Komen pendapat Anda. Usaha untuk memahami asal-usul alam semesta ini bukan terhad kepada sains jetau. Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lebih 1.400 tahun yang lalu, turut menceritakan tentang permulaan alam semesta yang sangat mirip dengan pemahaman saintifik moden. Cuba kita tengok ayat ni dari surah Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman, "Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahawa langit dan bumi itu dulunya menyatu, lalu kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan setiap sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapakah mereka tidak beriman?" Konsep ini sangat selari dengan teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari satu titik sebelum berkembang, dan kemudiannya membentuk galaksi, bintang dan planet. Bagaimana seorang manusia di abad ke-7 boleh mengetahui fakta ini tanpa teknologi moden? Al-Quran bukan sekadar menyatakan fakta penciptaan, malah ia menekankan kuasa dan kebesaran pencipta. Teori Big Bang yang menyatakan alam semesta mengembang turut disebut dalam Al-Quran. Surah Az-Zariyat ayat ke-47 menyatakan, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Ayat ini secara jelas menyebut tentang pengembangan langit. Satu konsep yang tidak diketahui oleh pemikiran saintifik pada zaman Al-Quran diturunkan. Ini merupakan satu lagi bukti bahawa ilmu dalam Al-Quran tidak bercanggah dengan sains moden, malah mendahuluinya. Teori Big Bang, dengan bukti dan kuasa penjelasannya, sangat selari dengan gambaran Al-Quran tentang asal-usul alam semesta. Kesepaduan pemahaman saintifik dan kitab suci ini menunjukkan keharmonian yang boleh wujud antara iman dan akal. Sains menyediakan kerangka untuk mengkaji dunia fizikal, manakala agama menawarkan kompas moral dan rohani. Bila didekati dengan fikiran terbuka, kedua-dua disiplin ini boleh saling memperkayakan dan memberi maklumat, membawa kepada pemahaman yang lebih menyeluruh tentang diri kita dan alam semesta yang kita diami. Al-Quran menggalakkan pemerhatian, renungan, dan pencarian ilmu sebagai jalan untuk mengenali tanda-tanda ciptaan Tuhan.
Penerokaan asal-usul alam semesta ini adalah bukti rasa ingin tahu manusia dan keinginan kita untuk memahami dunia di sekeliling kita. Sebagai manusia, kita harus terus mencari kebenaran. Pencarian ilmu adalah usaha mulia yang memperkayakan hidup kita dan membawa kita lebih dekat kepada kebenaran. Sains membantu kita memahami alam ini, tetapi Al-Quran memberi kita petunjuk tentang tujuan kewujudan kita di muka bumi ini. Teruslah meneroka, bertanya, dan mencari ilmu sepanjang hidup kita. Kerana dengan berbuat demikian, kita memenuhi tujuan asas manusia dan mendekat diri kepada pencipta kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kongsikan video ini. Mari bersama-sama kita mencari kebenaran dalam ilmu sains dan wahyu.